Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video pendek di mana Ustaz Wadi Anwar berbicara tentang fadilat surah Al-Mulk sebagai penghalang azab kubur. Ayuh kita tonton video tersebut, kemudian saya berikan ulasan dan react. Cumanya semayang Zuhur, 4 lewat. Kadang tinggal tapi qada. Puasa pun orang puasa 30 hari dia 26. Tapi qada, lepas tu qada. Macam itulah. Quran setahun 3 kali. Sentuh 3 kali, 4 kali. Tapi tiap-tiap malam Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang mengamalkan surah Mulk, walaupun keadaan dia tu orang kata nakal lah, ada dosa. Bila malaikat datang tanya dia, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Dia tak boleh jawab. Dia kata, "Ha?" Dia kata, "La adri, aku tak tahu." Maka malaikat Munkar dan Nakir nak pukul dia. Lalu datang surah Al-Mulk, pertahankan dia. Kata surah Al-Mulk, "Jangan, kamu tidak boleh mengapa-apakan dia. Kerana dahulu di dunia dia mengamalkan aku." Bila malaikat nak pukul dia daripada arah kepala, surah Mulk datang daripada arah kepala. Tahan. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir pergi ke arah kaki. Surah Al-Mulk datang ke arah kaki. Pertahankan dia. Sanad hadisnya Hasan. Malaikat nak pukul daripada arah kanan. Surah Al-Mulk kata tak boleh. Kamu takkan boleh sentuh dia. Ini kelebihan mengamalkan surah Al-Mulk. Baiklah, kita sama-sama telah pun menontonnya. Beberapa ulasan dan react daripada saya. Pertama, betul bahawa surah Al-Mulk adalah penghalang daripada azab kubur. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i yang wafat tahun 303 Hijrah dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bezakan bahawa Imam An-Nasa'i ada 2 kitab yang judul hampir sama. Pertama yang kita semua kenal, iaitu Sunan An-Nasa'i. Okey, Sunan An-Nasa'i yang ini kita semua kenal, tetapi beliau memiliki kitab yang lebih besar, yang ini As-Sunan Al-Kubra. Okey, As-Sunan Al-Kubra. Bahkan Sunan An-Nasa'i yang biasa kita kenal ini merupakan ringkasan daripada kitab beliau yang lebih besar ini, yang ini As-Sunan Al-Kubra. Maka dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, hadis nombor 10479 sebagaimana tangkap layar. Kenapa saya tak ambil gambar daripada kitab tapi ambil daripada perisian Maktabah Syamilah? Sebabnya perisian Maktabah Syamilah ini saya boleh besarkan font supaya saya sendiri senang baca dan para penonton pun senang baca, ya. Baik, tapi edisi penerbitnya sama. Yang ini Muassasah Ar-Risalah. Jadi yang edisi bercetak saya ni pun, kalau nampak bawah ni, penerbit yang sama, ya. Baik, hadis nombor 10479 dengan darjah yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau yang ini Sahih At-Targhib wa Tarhib. Hadis nombor 1475, hadis yang kedua. Okey, rujuk hadis nombor 1475 yang kedua, ya, dengan darjah yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Ayuh sama-sama kita baca. Alright, kita baca daripada yang saya select warna biru itu, yang ini qala. Sebelum itu rujuk siapa yang sebut sebelum qala tu, siapa yang sebut, ya? An Abdullah ibni Mas'ud, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka ia adalah kata-kata seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apakah beliau berkata? Qala man qara'a tabarakallazi biyadihil mulku, yang ini ayat pertama surah Al-Mulk. Sedikit catatan tambahan, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga zaman para sahabat, surah-surah Al-Quran dikenali dengan ayat pertamanya. Jarang-jarang dikenali dengan nama tertentu, tetapi dikenali ataupun disebut berdasarkan ayat pertamanya. Jadi sebab itulah di sini disebut sebagai man qara'a tabarakallazi biyadihil mulku. Maka merujuk kepada surah Al-Mulk, ya. Surah Al-Mulk, kulla lailatin, sesiapa yang membaca surah ini pada setiap malam, mana'ahullahu biha, maka Allah akan mencegah dengannya, dengan ayat tersebut, min azabil qabri, daripada azab kubur. Wa kunna, dan adalah kami, fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nusammiha al-mani'ata, juga menggelarnya ataupun menyebutnya sebagai surah Al-Mani'ata, yang bermaksud pencegahan.
Okay, surah yang mencegah ataupun pencegahan. Wa innaha fi kitabillahi suratun man qara'a biha fi kulli lailatin faqad aksara wa ataba. Dan sesungguhnya ia terdapat dalam kitabullah, yang ini Al-Quran, surah yang sesiapa yang membacanya pada setiap malam, maka sungguh dia telah melakukan amal yang banyak lagi bagus. Demikian kata-kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di hujung itu mukhtasarun, yang ini secara ringkas, sebab ada satu lagi riwayat yang lebih panjang daripada Abdullah ibnu Mas'ud yang akan saya bacakan selepas ini. Baik, berdasarkan riwayat ini, ia menjadi dalil, menjadi hujah bahawa amalan membaca surah Al-Mulk pada setiap malam adalah pencegah daripada azab kubur. Baik, satu lagi catatan tambahan. Sebab saya ni dalam rangka membuat video react, saya suka untuk memberi poin-poin tambahan, ilmu-ilmu tambahan, dan di sini kita dapat belajar tentang ilmu hadis. Ini adalah kata-kata sahabat, yang ini Abdullah ibnu Mas'ud. Maka kita sebut apa? Kita sebutnya sebagai riwayat yang mauquf. Tetapi kalau kita baca riwayat ini, ia tidak boleh keluar, tidak boleh timbul daripada logik fikiran, tidak boleh timbul daripada pendapat peribadi, melainkan ia adalah sesuatu yang mereka pelajari, sesuatu yang mereka dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang disebut sebagai riwayat yang mauquf, tetapi hukumnya marfu. Mauquf ni maknanya sahabat yang sebut, tetapi hukumnya marfu. Maknanya ia seperti ataupun seolah-olah sesuatu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini timbul persoalan ataupun pandangan berdasarkan video saya sebelum ini, yang ini Ustaz Wadi Anwar dan kecuaian ilmu hadis, di mana dalam video tersebut saya juga react. Ustaz Wadi Anwar sebenarnya membaca kata-kata Abdullah ibnu Mas'ud, tetapi beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka saya kata tak boleh, kerana itu adalah riwayat yang mauquf, hanya hukumnya yang marfu. Lalu ada sahabat yang berkata, kalau macam tu bolehlah sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kan lebih kurang macam sama je. Dia lebih kurang sama tetapi tak sama. Sebab itu ini bukan sekadar ilmu hadis tetapi disiplin ilmu hadis. Para penonton yang dirahmati Allah, apabila dikatakan hukum marfu, maksudnya konten atau isi kandungan adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara lafaznya adalah daripada sahabat. Maka tidak boleh berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaliknya hendaklah berkata sahabat sekian-sekian berkata. Lalu kemudian kita menjelaskan ia adalah riwayat mauquf namun hukumnya marfu. Yang ini kandungan dalam riwayat itu, isi kandungan, konten dalam riwayat itu adalah sesuatu yang mereka dengar atau pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak sama dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana riwayat mauquf itu adalah dengan susunan ayat, dengan lisan, dengan sebutan sahabat itu sendiri. Sebab tu ini disiplin hadis. Kalau nak kata riwayat yang mauquf tetapi hukumnya marfu, sama je lah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sia-sialah para ulama hadis menjelaskan tentang apakah yang dimaksudkan dengan riwayat mauquf tetapi hukum marfu. Sia-sia jugalah saya nak menjelaskannya, sebab sama je lah kan. Sebab tu ini bukan sekadar ilmu hadis tetapi disiplin dalam menyampaikan sesuatu riwayat. Kalau sahabat kata, kita kata sahabat kata. Namun hukumnya, kita kata isi kandungannya adalah sesuatu yang tidak mungkin mereka sebut daripada pendapat peribadi, daripada logik akal, melainkan sesuatu yang mereka pelajari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dimaksudkan dengan hukumnya marfu. Riwayat mauquf maknanya ucapan sahabat, tetapi hukumnya, isi kandungannya, kontennya adalah marfu. Yang ini sesuatu yang berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar ini tidak boleh berkata riwayat yang mauquf hukumnya marfu, boleh saja sebut Rasulullah bersabda. Tidak boleh sedemikian ya. Jadi ini sedikit tentang bukan sekadar ilmu hadis tetapi disiplin ilmu hadis. Kita kena bezakan sebab ilmu hadis ni dia sangat terperinci.
sangat detail. Dia tak boleh main campur-campur, tak boleh main langgar saja, ya. Baik, berdasarkan di sini, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, wa kunna, dan adalah kami pada masa Rasulullah SAW menyebutnya, menggelarnya dengan surah apa? Al-Mani'atah, surah pencegahan. Jadi ia adalah sesuatu yang memang dikenali pada zaman Rasulullah SAW, satu amalan yang dianjurkan membaca pada waktu malam sebagai pencegahan daripada azab kubur. Baik, itu yang pertama. Yang kedua saya explain beza antara mauquf dengan marfu'. Jadi ia tidaklah sama walaupun nampak macam sama, ya. Baik. Kemudian Ustaz Wadi Anwar pula menerangkan tentang bagaimanakah azab kubur yang bakal diringankan atau bakal dicegah di dalam kubur. Okey, beliau antara lain berkata orang yang solat tetapi ada yang solat akhir waktu, ada yang tak solat kemudian qada, kemudian ada yang puasa tapi tak puasa kemudian qada. Padahal kalau kita baca riwayat yang saya tunjuk tadi, tidak diterangkan pun azab kubur apakah yang diringankan ataupun yang dicegah oleh surah Al-Mulk. Para penonton yang dirahmati Allah, ini adalah sesuatu yang menyangkut alam ghaib, sesuatu yang berkaitan alam ghaib, iaitu alam kubur. Kita tak tahu tentangnya dan kita tidak boleh berbicara tentangnya melainkan berdasarkan wahyu. Bahkan di alam dunia ini pun, macam saya sekarang di dalam rumah saya di bilik ini, saya tak tahu ahli keluarga saya yang lain di bahagian lain rumah ni buat apa. Padahal dalam alam yang sama, alam dunia, tapi dipisahkan dengan dinding. Saya tak tahu isteri saya buat apa ke, anak saya buat apa ke, kan. Jadi di alam dunia pun kita tak tahu, bagaimana pula dengan alam kubur yang dipisahkan dengan dinding barzah. Sudah tentu kita tak tahu dan kita tidak boleh berbicara tentangnya melainkan berdasarkan wahyu. Okey, jadi yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar itu, saya tahu beliau nak memberi contoh, tetapi contoh itu bagi saya tidak patut diberikan kerana ia menyangkut sesuatu yang berkaitan dengan alam barzah, sesuatu yang berkaitan dengan alam kubur, alam gaib yang kita sendiri tak tahu. Dan dibimbangi ia memberi satu salah faham kepada masyarakat. Katakanlah sekarang ni bulan Ramadan, kan. Saya sengaja tak puasa. Saya tak puasa bukan kerana sakit, bukan kerana bukan kerana musafir, tapi sengaja tak nak puasa. Tak apalah. Nanti saya qada lah. Asalkan malam ni baca surah Al-Mulk. Macam mana tu? Okey ke? Kan? Ataupun orang lain yang macam Ustaz cerita, kan, cuai melaksanakan solat. Ada yang solat akhir waktu, ada yang tak solat kemudian qada. Tapi tak apalah, aku baca malam ni surah Al-Mulk. Kan, jadi ia memberi satu mesej yang salah. Padahal contoh solat, orang yang cuai solat, orang yang cuai puasa tu tidak pun disebut dalam hadis. Ataupun sejauh kajian saya tidak pun disebut dalam hadis, ya. Jadi saya maklum Ustaz cuba nak memberi contoh. Cumanya ini menyangkut tentang urusan alam ghaib, alam kubur yang kita tidak boleh berbicara tentangnya melainkan berdasarkan wahyu. Bahkan kalau kita rujuk riwayat yang saya baru tunjuk tadi tu, para sahabat pun tak bincang apakah azab yang dicegah oleh surah Al-Mulk. Mereka sekadar berkata wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah kami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai surah pencegahan, Al-Mani'atah. Dan mereka tidak menjelaskan mencegah tu macam mana, mencegah tu apa, daripada kesalahan apa, daripada dosa apa. Mereka sendiri tak berani menyebutnya. Maka siapalah kita pada zaman kini yang boleh pula, yang berani pula menyebut tentangnya. Baik. Kemudian ulasan yang keempat, yang ni lebih serius sikit daripada orang yang cuai solat, daripada orang yang cuai puasa Ramadan, kan. Ustaz berkata, saya quote, malaikat datang tanya, siapa Tuhan kamu? Dan orang dalam kubur tu, aku tak tahu. Malaikat Munkar dan Nakir datang nak pukul dia, lalu datang surah Al-Mulk mempertahankan dia. Baik, para penonton yang dirahmati Allah, apabila seseorang itu dalam kubur dan dia ditanya soal jawab dalam kubur, dia akan jawab berdasarkan keyakinan dia, berdasarkan amalan dia di dunia dahulu. Dia tak boleh pilih-pilih, tak boleh tukar-tukar. Maka apabila seseorang itu dalam kubur ditanya, siapakah Tuhan kamu? Lalu dia jawab, aku tak tahu. Itu menunjukkan dia seorang ateis dan bukannya seorang Muslim. Sebab seorang Muslim, macam mana pun,
dia tetap beriman bahawa Allah adalah Tuhannya, dia tetap mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mungkin dalam beberapa aspek lain ada kekurangan, tetapi dia tetap beriman Allah sebagai Tuhannya, sehingga apabila ditanya siapakah Tuhan kamu, dia akan boleh jawab, Tuhan aku ialah Allah. Apabila contoh yang diberikan oleh ustaz, siapakah Tuhan kamu, dia aku tak tahu, maka itu merujuk kepada seorang ateis, seorang yang tidak percaya adanya Tuhan, seorang yang tidak percaya wujudnya Tuhan. Jadi sekarang ni orang ateis baca surah Al-Mulk ke? Kan, orang ateis yang tak tahu siapa Tuhannya, tapi baca surah Al-Mulk. Dan kemudian surah Al-Mulk itu pula mencegah dia daripada diapa-apakan oleh malaikat Munkar Nakir dalam kubur. Meskipun orang itu tak boleh jawab, siapakah Tuhan kamu? Kan nampak ada sesuatu yang sangat pelik di situ. Kan? Jadi, contoh yang ini lebih serius ya. Yang contoh orang yang cuai solat, contoh orang yang cuai puasa, itu pun saya kata tadi memberi mesej yang salah kepada pendengar. Orang tu pun akan cuai solat, akan cuai puasa asalkan qada dan baca surah Al-Mulk. Tapi sekarang ni orang yang ateis sekalipun, yang tak tahu Tuhannya siapa pun, boleh baca surah Al-Mulk, dan kemudiannya surah Al-Mulk itu akan menjaganya daripada azab kubur, akan menjaganya daripada malaikat Munkar Nakir dalam kubur kelak. Bukankah ini satu keanehan yang sangat aneh? Baik, sedikit poin tambahan, apakah beza ateis dengan agnostik? Ateis adalah mereka yang tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya wujudnya Tuhan. Agnostik ni pula jenis yang ragu-ragu. Jenis yang ragu-ragu, ataupun kejap ada, kejap tak ada, apa gitu kan. Jadi itu beza antara ateis dan agnostik. Dan sedikit kata pepatah dalam bidang kami sebagai juruterbang aviation, ada kata pepatah, there is no atheist in an in-flight emergency. Okey, apa maksudnya tu? Okey, sebagian orang memang dia mendakwa dirinya ateis ataupun agnostik. Tetapi apabila berlakunya kecemasan dalam kapal terbang, tiba-tiba tengok kat luar, kok tingkap ada enjin terbakar ke, ada nampak ada kerosakan ke, ataupun hilang tekanan kabin. Okey, kabin tu pressurized tapi hilang kan, turun oksigen mask apa semua tu jatuh. Maka orang yang sebelum itu menganggap tak ada Tuhan pun, mereka akan kata, oh God, oh my God, what is happening? Kan, tiba-tiba ada God, sebelum tu tak ada God. Jadi sebab itu dikatakan there is no atheist in an in-flight emergency. Suddenly people will start to call out for their God, walaupun God mereka tu berbeza-beza ya. Okey, baik, itu sekadar tambahan lah. Okey, tak apa. Setelah menerangkan tentang contoh siapakah Tuhan kamu, aku tak tahu, dan Ustaz Wadi pun memberi beberapa contoh lain, datang nak pukul apa semua tu kan. Lalu surah Al-Mulk menahannya. Beliau berkata hadis hasan. Betul ke tu? Ayuh kita semak ya. Baik, apa yang disebutkan oleh Ustaz Wadi paling dekat dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim Al-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak. Imam Al-Hakim wafat 405 Hijrah. Ini kitab dia ya, Al-Mustadrak ala Sahihin. Alright, hadis nombor 3839. 3839 dengan darjat yang dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, tetapi dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Baik, ayo sama-sama kita baca. Okey, hasan oleh Syekh Al-Albani dalam sama juga Sahih At-Targhib wa Tarhib nombor 414. Maaf, nombor 1475, hadis yang pertama. Baik, daripada tunjuk kitab, seperti biasa saya tunjuk tangkap layar. Alright, tangkap layar ya. Baik, kita baca daripada qala yang saya select warna biru tu. Qala ya. Lihat sebelum itu, siapa yang berkata? Adakah Rasulullah SAW? Tidak. Ia adalah An Ibni Mas'udin, daripada Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka sekali lagi, ia adalah kata-kata seorang sahabat. Jadi bila ia adalah kata-kata seorang sahabat, tak boleh sebut hadis hasan. Kenapa pula tak boleh? Sebab ia akan memberi satu gambaran kepada orang awam, bahkan mungkin sebahagian agamawan, ia adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kena kata ini adalah riwayat sahabat, atau mungkin kebiasaan kita kata dalam sebuah asar yang darjatnya hasan, Abdullah Ibnu Mas'ud berkata. Begitu contohnya ya. Jadi ini sekali lagi adalah
disiplin ilmu hadis. Bukan sekadar ilmu hadis, tetapi disiplin ilmu hadis. Baik, ayo sama-sama kita baca apakah yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim ini dengan darjat yang Imam Hakim kata sahih, Syekh Al-Albani berkata hasan. Baik, Abdullah ibnu Mas'ud berkata, yu'ta rajulu fi qabrihi. Okay, seseorang itu akan didatangi dalam kuburnya. Tak diterangkan siapakah yang datang, maka mungkin yang datang itu ialah malaikat mungkar dan nakir. Okey, tuan-tuan dan puan, sedikit penjelasan. Ini disiplin ilmu hadis juga. Kita baca teks, kemudian kalau kita nak explain, kita explain bahawa itu adalah penjelasan saya. Seperti macam saya katakan, mungkin yang dimaksudkan ialah. Jangan kita main sampaikan saja hadis hasan. Lalu orang akan menyangka semua yang disampaikan itu adalah daripada lafaz hadis. Padahal lafaz hadis itu lain. Yang kita explain tu yang lain. Okey, jadi ini satu lagi disiplin. Kita baca lafaz, kalau kita explain, kita kata, ini mungkin yang dimaksudkan. Atau ini yang dimaksudkan ialah. Maka orang yang mendengar akan tahu, membezakan antara teks dengan penjelasan orang yang menjelaskannya. Baik, seseorang itu akan didatangi dalam kuburnya, fatu'ata rijlahu, fataqulu rijlahu. Maka didatangi kedua kakinya. Namun, kedua kakinya itu berkata pula, laisa lakum ala ma qibali sabilun. Kana yaqumu yaqra'u bi suratul mulki. Janganlah ataupun tidak ada apa-apa ruang, apa-apa jalan bagi kalian untuk mengapa-apakan kedua kaki ini kerana orang ini lazim berdiri di atasnya, orang yang lazim berdiri di atasnya adalah orang yang membaca surah Al-Mulk. Okey, laisa lakum ala ma qibali sabilun. Kana yaqumu yaqra'u bi suratul mulki. Tidak ada jalan bagi kamu untuk mengapa-apakannya sebab orang yang berdiri atas aku ni, yang ni kaki tu, maknanya orang ni lah sebab kita berdiri atas kaki kan. Jadi kaki ni bercakap, yang berdiri atas dia ni adalah orang yang lazim membaca surah Al-Mulk. Baik. Summa yu'ta min qibali sadrihi aw qala batnihi. Kemudian didatangi pula dari arah dadanya atau batnihi. Batnihi ni selalunya perut atau boleh juga kita terjemah sebagai abdomen ya. Maka mungkin yang dimasukkan dua malaikat tu mungkin nakir, tadi datang kaki. Kaki kata no. You have no way to do anything because the person who stands on me are the one who always reads surah Al-Mulk. Okay, terjemahan Inggeris. Lalu sekarang didatangi pula ke arah dada ataupun abdomennya. Fayaqulu, maka dada ataupun abdomennya pula berkata, laisa lakum ala ma qibali sabilun kana yaqra'u bi suratul mulki. Tidak ada jalan untuk kamu mengapa-apakannya kerana orang ini lazim membaca ke atasku surah Al-Mulk. Okay, jadi sekarang ni dada ataupun abdomen juga menjawab bagi membela daripada diapa-apakan oleh malaikat mungkar dan nakir. Suma yu'ta ra'suhu fayaqulu laisa lakum ala ma qibali sabilun kana yaqra'u bi suratul mulki. Kemudian didatangi pula ke arah kepalanya. Maka kepala itu berkata, tidak ada apa-apa jalan untuk kamu mengapa-apakan kepala ini kerana ia adalah kerana orang itu lazim membacakan ke atasku surah Al-Mulk. Bila baca atasku tu bukan maknanya kita baca surah Al-Mulk tiup kaki, tiup badan, tiup kepala, tak. Maknanya kita baca seperti biasa saja ya. Baik. Jadi yang kepala pun cakap. Jadi malaikat mungkar nakir ini nak buat apa-apa pun tak boleh, kaki tak boleh, badan tak boleh, kepala tak boleh kerana dipelihara ataupun ditahan oleh surah Al-Mulk. Qala, siapa berkata ni? Abdullah ibnu Mas'ud. Qala fahiyal mani'atu tamna'u min azabil qabri. Maka ia adalah pencegah, yang mencegah daripada azab kubur. Wahia fit Taurati suratul mulki. Dan ia dalam kitab Taurat pun ada juga. Surah Al-Mulk. Wa man qara'aha fi lailatin faqad aksara wa atnaba. Dan sesiapa yang membacanya pada waktu malam, maka sungguh dia telah melakukan amal yang banyak, lagi bagus. Okey. Kemudian berkata Imam Al-Hakim, haza hadisun sahihul isnadi walam yuharrijahu. Hadis ini sahih isnadnya
tetapi tidak dikeluarkan. Maknanya tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sebab tujuan asal Imam Al-Hakim Al-Naisaburi menyusun kitab Al-Mustadraknya ini ialah beliau hendak menghimpun hadis-hadis yang sahih tetapi yang tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan pembetulan hadis-hadis yang sahih menurut syarat Imam Al-Bukhari dan Muslim tetapi tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Namun semakkan lanjut oleh para ahli hadis selepas Imam Al-Hakim mendapati hadis-hadis yang Imam Al-Hakim susun dalam kitab Al-Mustadraknya itu tidaklah benar-benar menepati syarat tersebut. Maka sebab itulah adanya para imam hadis, ulama hadis yang menilai semula hadis-hadis dalam kitab Al-Mustadrak. Jadi ia tidaklah kesahihan ataupun apabila Imam Al-Hakim kata sahih, dia punya nilai atau darjatnya tak sesama, tak sekuat Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim. Okey, tak apa. Jadi kita telah pun membaca, inilah lafaz yang paling dekat dengan apa yang disebut oleh Ustaz Wadi Anwar. Perhatikan di awalnya tak ada riwayat yang malaikat datang tanya siapa Tuhan kamu, aku tak tahu. Lalu malaikat Munkar dan Nakir datang nak pukul, lalu datang surah Al-Mulk pertahankan dia. Tidak ada dalam riwayat ini. Yang lain yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar, yang itu ada. Sikit-sikit lain tu tak apalah sebab beliau menyampaikannya berdasarkan hafalan, saya pula baca teks. Sikit-sikit lain itu tak apa. Tapi yang saya nak point out ialah yang pertama, yang tentang siapa Tuhan kamu, aku tak tahu, tak adalah riwayat. Nombor dua, tidak boleh menyebut hadis. Walaupun dalam kes ini, Ustaz Wadi tidak berkata Rasulullah SAW bersabda, tetapi apabila beliau berkata dalam sebuah hadis yang hasan, bila sebut hadis, orang ramai akan anggap sebagaimana kelaziman ia adalah ucapan Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita kata dalam sebuah asar, Abdullah ibnu Mas'ud berkata sekian ya. Jadi ini satu lagi riwayat yang mauquf, yakni ucapan Abdullah ibnu Mas'ud, tetapi hukumnya marfu sebab apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dalam riwayat ini bukanlah sesuatu yang boleh timbul daripada logiknya, bukanlah sesuatu yang boleh beliau tulis skrip sendiri, tetapi ialah sesuatu yang beliau belajar daripada Rasulullah SAW. Maka hukumnya marfu. Pun begitu tetap kita tak boleh berkata Rasulullah bersabda, sebaliknya hendaklah kita berkata Abdullah ibnu Mas'ud berkata. Baik. Jadi inilah riwayat yang paling dekat yang saya tahu yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar. Darjatnya adalah hasan sebagaimana yang Ustaz Wadi Anwar kata ya. Baik, demikian ulasan saya. Jadi sebagai kesimpulannya, pertama dalam disiplin ilmu hadis, bukan sekadar ilmu hadis tetapi disiplin ilmu hadis jangan tokok tambah di atas lafaz. Kalau nak memberi penjelasan, baca lafaz dulu kemudian beri penjelasan supaya orang boleh bezakan manakah lafaz yang sebenar, manakah penjelasan daripada ustaz atau ustazah yang menjelaskannya. Jangan sekadar cerita saja kemudian kata hadis hasan, lalu orang ramai akan menganggap keseluruhan itu adalah hadis. Padahal hadisnya banyak itu saja ya. Kemudian bila nak sampaikan itu, bezakan juga antara ucapan sahabat dengan sabda Rasulullah SAW. Riwayat yang mauquf, hukumnya marfu. Walaupun macam boleh kata Rasulullah bersabda, tetapi dalam disiplin ilmu hadis tetap tak boleh kata sebab ia adalah ucapan sahabat radhiyallahu anhum. Hanya hukumnya, kontennya, isi kandungannya adalah sesuatu yang mereka dengar atau pernah belajar daripada Rasulullah. Lafaznya, susunan katanya itu adalah daripada sahabat. Dan yang ketiga, kita tidak boleh berbicara tentang hal ghaib melainkan berdasarkan wahyu. Dan wahyu di sini pula ialah Al-Quran dan hadis yang sahih atau hasan. Yang dhaif tak boleh sebab bila nak kata dhaif atas tujuan keutamaan beramal, atas tujuan anjuran beramal, tak boleh juga sebab ia melibatkan hal ghaib. Bukannya sesuatu yang dalam sesuatu yang biasa kita maklum ya. Jadi hal ghaib ni tak boleh bincang lah. Apatah lagi pula nak kata memberi contoh-contoh apakah azab yang bakal dicegah oleh surah Al-Mulk kan. Jadi bagi saya tak tepat memberi contoh tersebut. Bahkan memberi mesej yang salah, seseorang itu akan cuai daripada ibadah-ibadah yang difardukan.
Bukan sembahyang sunat apa tau. Ibadah-ibadah yang fardu kan. Sebab Ustaz Wadi bagi contoh solat fardu. Puasa Ramadan. Okey. Lalu akan ada orang yang mencuaikannya. Tak apalah, malam ni aku baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk tu 30 ayat. Bila baca, sekejap saja kan. Jadi, kemudian lagi serius tu sampai etis. Etis pun boleh dipelihara daripada azab kubur dengan surah Al-Mulk. Etis pun baca surah Al-Mulk ke? Jadi, tak apalah, saya dah ulas tadi banyak kali ya. Baik, demikian beberapa ulasan dari saya. Moga-moga kita semua sentiasa prihatin dalam ilmu hadis dan menyampaikannya berdasarkan ilmu hadis. Disiplin ilmu hadis tidak ditentukan oleh orang-orang yang berpakaian agama ya. Tak semestinya bila orang tu berpakaian agama, dia akan menyampaikan baik dalam bidang hadis, baik dalam bidang fiqh ke tafsir ke, mengikut disiplin-disiplinnya ya. Jadi jangan mudah terperdaya dengan pakaian orang yang berbicara dalam topik agama. Baiklah, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.